Perak, sebuah negeri di dalam negara Malaysia yang penuh dengan kecantikan alam dan bumi dan rakyat. Terdapat juga tempat pelancongan seperti Teluk Intan, Ipoh, Taiping dan Oi, kau dah off topping ni tau. Ada macam-macam lagi benda nak cakap. Yelah. Kisah kita hari ini adalah Datuk Maharaja Lela dan penentangannya terhadap British. Nama sebenarnya ialah Lela Pandat Lam dan nama Maharaja Lela hanyalah nama gelarannya. Untuk kita mulakan kisah ini, kita perlulah melihat sejarah sebelum negeri Perak ini wujud. Sejarah Perak boleh dikatakan bermula dari Melaka, di mana anak Sultan Mahmud Shah iaitu Sultan Muzaffar Shah yang pertama dijemput oleh orang kampung di utara semenanjung Malaysia untuk menjadi sultan mereka, dan dari situlah bermulanya Kesultanan Perak pada tahun 1528. Selamat pagi Raja Ibrahim. Selamat pagi Andrew Clark. Adakah syarat perjanjian tersebut disiapkan? Betul tu Raja Ibrahim. Kami telah lama menyiapkan syarat perjanjian tersebut. Adakah tuanku bersetuju? Ya, saya bersetuju. Terima kasih Andrew Clark. Sama-sama Raja Ibrahim. Selepas perjanjian Pangkor, Raja Ibrahim diiktiraf sebagai Sultan Perak, manakala Raja Ismail dibenarkan memakai gelaran Sultan Muda dan diberikan sebuah jajahan kecil untuk ditadbir. Tetapi yang paling penting adalah British berkuasa penuh ke atas pungutan cukai di Perak, dan Perak hendaklah menerima seorang residen British. Apakah peranan sistem residen ini? Pertama, menasihati Raja-Raja Melayu dalam semua hal ehwal pentadbiran kecuali agama Islam dan adat Melayu. Kedua, semua nasihat hendaklah diikuti dan dipatuhi. Darussalam pertama kepada Perak adalah Mangkuk Ayuni, J.W.W. Birch. Kerja Mak Mani sebelum menjadi residen adalah setiausaha kolonial negeri-negeri Selat dari tahun 1870 sehingga 1874. J.W.W. Birch ni tidak ambil tahu peraturan kerajaan negeri yang lama diamalkan. Dia juga tidak berusaha nak belajar adat resam orang Melayu dan raja-raja Melayu. Kelakuan inilah yang membuat watak utama kita hari ini, Datuk Maharaja Lela, memberontak. Beliau berketurunan Daeng Selili, anak Raja Bugis yang berasal dari daerah Luwuk Sulawesi, dekat Indonesia. Semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah ketiga, beliau datang ke Perak dan dilantik sebagai mufti serta dianugerahkan Datuk Maharaja Lela dengan kuasa boleh memancung tanpa bertanya. Datuk Maharaja Lela bersama-sama Datuk Bahaman dengan pemimpin-pemimpin yang lain seperti orang kaya-kaya Seri Aga Diraja, lebih dikenali sebagai Datuk Sagor, dan Ngah Kandin. Beliau merancang dan membuat pakatan untuk membunuh James Wheeler Wood J.W.W. Birch. Keputusan itu diluluskan oleh Mesyuarat Durian Sebatang yang dipengerusikan oleh Sultan Abdullah dan dihadiri oleh pembesar-pembesarnya pada 21 Julai 1875. Pada 16 Oktober 1874, Sultan Abdullah, Ngah Ibrahim, Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor dan pembesar Melayu lain mengadakan pakatan sulit untuk menghapuskan J.W.W. Birch. Pada 1 November 1875, J.W.W. Birch tiba di Pasir Salak, diiringi oleh Lieutenant Abbott, Mat Arsyad jurubahasanya dan sepasukan tentera. Orang Melayu yang bersenjata ketika itu sudah berkumpul di tepi sungai berhampiran dengan bot Birch. Mereka kemudian membaling lembing ke arah Birch dan menghumbankannya ke dalam sungai. Birch dikatakan dibunuh ketika beliau sedang mandi. Selepas kematian Birch, anda mungkin berfikir yang semuanya akan menjadi tenang seperti... Tidak. Sebaliknya, Datuk Maharaja Lela digantung mati oleh orang British, manakala Sultan Ibrahim, Ngah Ibrahim, dibuang negeri. Okey, mengapakah penentangan masyarakat tempatan gagal? Contoh-contohnya adalah penentangan bersifat setempat, faktor istana, tidak mempunyai sokongan orang lain, kelemahan teknologi dan strategi dan pakatan British dengan Belanda.
Kesannya, tugas Residen disambungkan oleh Sir Frank Swettenham dan British dalam membelanjakan 400,000 pound sterling atau 54 million pound pada tahun 2022 untuk perang perak ini. Maknanya kalau kita darabkan dengan duit RM, dia 297 million. Duit ini boleh beli 118 rumah banglo kat KL. Tapi yang tinggal 80% itu potong rumah je lepas bagi orang lain duduk. Selain itu, British lebih berhati-hati dalam sistem pentadbiran. Contohnya, British melantik residen yang berpengalaman, bijaksana, fasih berbahasa Melayu, pandai mengambil hati dan menguasai adat dan tempatan. Akhir sekali, kedudukan Raja dan Pembesar Melayu diberikan perhatian oleh pihak British. Contohnya, British memperkenalkan Durbar. Durbar terdiri daripada anggota Pesuruhjaya Tinggi British, Raja-Raja Melayu, Pembesar-Pembesar Melayu, Residen General dan Residen British. Durbar tersebut memberikan peluang kepada Sultan, Ahli Mesyuarat Negeri dan Pembesar Melayu untuk menyuarakan pandangan mereka dengan bebas berkaitan perkara yang melibatkan kepentingan bersama. Jadi kesimpulannya, jangan jadi kurang akal kalau nak memerintah. Okay, tapi kesimpulan yang sebenarnya adalah kita mestilah selalu bersatu padu tanpa mengira kaum kerana perpaduanlah senjata orang Malaysia yang terhunggung. Apalah yang cakap ini. Dan saya hendak berterima kasih kepada Cikgu Firdaus yang paling kacak, lebih kacak berbanding orang-orang British di kelas saya. Ini sahaja apa yang saya perlu cakapkan. Saya nak sambung cari orang British buat saya sengsara. Oi mangkuk, sini kau!